Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat pagi. Okay, kepada semua murid 4 STEM. Okay, murid 4 STEM daripada tingkatan 4 STEM. Okay, hari ini 25 Mac. Okay, 25 Mac kelas fizik. Okay, selama 1 jam daripada pukul 9 sehingga pukul 10 lah. Okey. Jadi untuk hari ini cikgu akan pergi sambung kepada subtopik seterusnya. Subtopik seterusnya iaitu subtopik 3.1. Okey, subtopik 3.3. Sorry. Okey. 3.3 satelit buatan manusia. Okey, satelit buatan manusia. Okey, satelit buatan manusia ni adalah hasil daripada teknologi dalam kejuruteraan aeroangkasa. Dan sebenarnya fizik banyak menyumbang kepada aeroangkasa, teknologi aeroangkasa, sehingga kita ni sebab manusia lah kan, sehingga dapat naik ke angkasa, meneroka angkasa. Fizik banyak membantu. Kalau kita tengok sekarang, kita tengok sekarang banyak satelit. Untuk naikkan satelit dia kena perlukan roket. Kalau ikut sejarah, kalau kita ikut sejarah, macam mana manusia boleh naik ke angkasa, sebenarnya bermula dengan selepas Perang Dunia lah, Perang Dunia Kedua. Teknologi roket yang telah diteroka oleh Jerman. Jerman dulu mana ada teknologi jet. Jadi Jerman dia saintis dia cipta roket. Peluru berpandu, peluru menggunakan enjin roket. Kalau ikutkan perang dulu dia guna bom, guna meriam, meriam katak apa semua nak tembak ke arah satu destinasi. Tetapi Jerman dia bangunkan satu peluru, peluru yang ada enjin jet, yang dikenali sebagai V lah. Dia ada version 2, V1, V2. Jadi daripada satu lokasi dia tembak, lepas tu dia sasarkan kepada Eropah, negara Eropah lah. Jadi apabila Jerman hampir kalah, saintis-saintis ni dia nak melarikan diri. Dia orang pun tak sanggup melihat kemusnahan akibat daripada tangan-tangan mereka lah. Bijak pandai ni dipaksa, di Jerman dipaksa untuk buat tu buat ni kan. Dia pun lari. Masa melarikan diri tu dapat ditangkap oleh tentera US lah. Jadi US ambil saintis-saintis ni bawa balik. Jadi meneroka teknologi roket. Daripada teknologi roket itulah mereka dia dapat cipta macam-macam lah kan daripada roket. Salah satunya yang kita bawa satelit ke angkasa lah. Ke angkasa. Kita balik kepada topik kita pada hari ini. Satelit buatan manusia. Boleh rujuk buku teks pada masa sama paparan dekat skrin pun cikgu sertakan muka surat 103. Buku teks 103. 103. Jadi sebelum kita mulakan, kita lihat apakah objektif objektif bagi subtopik 3.3. Pada paparan sebelah kanan, satelit buatan manusia. Objektif dia adalah kamu dapat menerangkan bagaimana orbit satelit dikekalkan. Satelit dikekalkan pada ketinggian tertentu dengan menggunakan laju satelit yang sesuai. Dapat terangkan. Macam mana satelit itu boleh duduk je dekat angkasa, duduk diam je. Duduk diam je dekat angkasa. Kemudian berkomunikasi untuk menerangkan satelit geopegun dan bukan geopegun. Berkomunikasi maksudnya kalau cikgu tanya, ataupun kamu berbincang nanti, boleh terangkan
apa perbezaan persamaan antara geopegun dan bukan geopegun, iaitu satelit lah. Okey, kita ada dua jenis satelit. Okey, geopegun dengan satelit geopegun dan bukan geopegun. Maksudnya satelit itu ada yang bergerak, ada satelit dekat atas tu dia bergerak. Satu lagi dia duduk pegun je, dia mengikut orbit. Okey, dia bersama dengan bumi lah. Okey, maksudnya kalau dia duduk atas Malaysia je sampai bila-bila. Macam tu lah. Okey, lepas tu mengkonsepsikan halaju lepas. Maksudnya kamu boleh terangkan konsep halaju lepas. Okey, halaju lepas. Kita biasa istilah kita halaju. Okey. Lepas tu menyelesaikan masalah yang melibatkan halaju lepas iaitu V velocity bagi roket dari permukaan bumi, bulan, marikh dan matahari. Okey, menyelesaikan masalah ni penyelesaian menggunakan rumus. Okey, penyelesaian menggunakan rumus. Okey, jadi kalau ikutkan untuk subtopik 3.3 ni fokus. Kalau keempat-empat ni kamu dapat dapat terangkan, okey, dapat terangkan konsep dia, dapat selesaikan masalah, okey, maksudnya kamu menguasai subtopik 3.3. Okey, 3.3. Okey, berbalik kepada buku teks. Okey, berbalik kepada buku teks. Okey, kita mula boleh rujuk buku teks muka surat 103. Okey, orbit satelit. Okey, kita faham orbit ni adalah adalah garisan pergerakan bagi sesuatu jasad. Okey, sama ada bumi, planet-planet, okey, ataupun objek-objek yang mengelilingi bumi yang kita kenali sebagai satelit. Okey, Rajah 3.3 menunjukkan stesen angkasa antarabangsa ISS, International Space Station, dan satelit MISAT. Okey, MISAT. Okey, satelit MISAT kita punya kan. ISS Okey, ISS boleh dilihat dari bumi kerana bersaiz besar dan mengorbit pada ketinggian 408 km. Jarak, okey, ISS ni popular kalau kita tengok movie, layan movie, okey, kita akan jumpa kalau berkaitan dengan angkasa adalah stesen ISS ni, okey. Jarak dia 408 km saja. Okey, 408 km antara kita Sungai Petani dengan lebih kurang lagi 9 Melaka macam itulah. Okey, jarak dia macam tu daripada permukaan sehingga ke atas. Okey. Jadi dia kata boleh tengok, boleh nampak daripada bumi. Mungkin kena pakai teleskop sikit kot. Okey, satelit MISAT suka untuk dilihat kerana saiz dia sangat kecil. Bukan sangat kecil, saiz dia kecil. Okey, kecil berbanding saiz ISS dan mengorbit pada ketinggian 35,786 km. Okey, tengok jarak dia satelit MISAT ni berada tinggi kan, 35,000. Okey. Satelit akan bergerak dalam orbit pada ketinggian tertentu dengan laju linear satelit yang sesuai. Okey, dia kena tengok satelit tu apa. Satelit ni sifat dia apa? Geopegun ke ataupun bukan? Adakah satelit ini nak guna untuk negara Asia saja, negara Malaysia saja ataupun dia boleh keliling mana-mana negara? Okey, atas permukaan dia boleh dekat angkasa lah. Okey. Rumus daya memusat, kita dah belajar daya memusat F. Okey. Dan hukum kegravitian semesta Newton digunakan untuk menerbitkan dan menentukan laju linear satelit. Okey, untuk kita menentukan laju linear. Ini sebenarnya fokus kepada objektif tadi. Okey, Rajah 3.34 menunjukkan orbit sebuah satelit yang mengelilingi bumi. Ini 3.4. Okey, jadi satelit ni dia bergerak. Okey, jadi satelit ni dia ada dua jenis. Satu yang sentiasa bergerak, satu lagi dia ada pegun je. Dia mengikut putaran bumi. Okey, putaran bumi. Dia ikut saja. Okey, ada yang duduk saja, pegun ataupun satu lagi yang sentiasa bergerak. Okey. Okey. Jadi, kita sambung seterusnya.
Satelit yang bergerak dalam orbit membulat mengelilingi bumi akan mengalami daya memusat iaitu daya graviti. Okey, satelit yang bergerak dalam orbit membulat, maksudnya satelit yang bergerak. Okey, yang bergerak dia mengalami daya memusat iaitu daya tarikan graviti, daya tarikan graviti. Okey. Tengok dah jumpa formula. Pagi-pagi ni dah jumpa formula. Okey. Daya graviti antara satelit dengan bumi. Okey. Ini adalah, okey, kita dah jumpa sebelum ni. Formula ni bukan formula baru. Okey. Formula kita dah jumpa 3.1. Tengok sini. F force. Okey. G besar pemalar graviti. M. Okey. M ni jisim bumi. Ataupun kita label sebagai M1, M2. Sini formula ni dia letak M besar, M kecil. M ni, M besar ni untuk jasad yang menjadi pusat bagi jejari. Okay. Kalau kita ukur, kita nak cari satelit dengan bumi, M besar ni adalah yang menjadi pusat. Okay. Pusat graviti. Okay. Kalau bumi dengan matahari, matahari akan jadi nilai M besar ni. Okey. Kemudian bahagi dengan R. R ni adalah jejari. Jejari maksudnya daripada satelit sehingga ke pusat bumi. Bukan daripada satelit hingga ke permukaan. Okey, kena ingat R ni, jejari ni adalah daripada satelit ke pusat bumi. Okey, ke pusat bulatan. Okey, jejari. Lepas tu daya memusat. Sama juga kita dah belajar, dah jumpa sebelum ni. Ada dua formula daya memusat. Okey, daya graviti. Okey, daya graviti dengan daya memusat. Jadi dua-dua F ni kita gabung. Kita ni F ni pun atas ni pun F juga. Okey, jadi kita letak sebelah dia. Lepas tu kita pindah-pindah untuk kita mencari halaju. Okey, untuk kita cari halaju iaitu laju linear bagi satelit. Ni V. V ni velocity. Dalam bahasa Inggeris velocity. Dalam bahasa Melayu halaju. Okey, ataupun laju. Okey, jadi kita dapat tentukan laju satelit ni, okey, berdasarkan formula daya graviti dengan daya memusat. Okey. Ni kita jumpa formula, sebenarnya bukan formula baru juga. Kita dah jumpa sebelum ni. Okey. Kita sambung. Oleh sebab, okey, GM adalah malar. GM ni dalam formula tadi, G ni pemalar graviti, M ni adalah jisim bumi. Adalah malar. Memang malar lah. Dia tak berubah. Okay. Pemalar graviti adalah tetap. Nilai dia tetap. Jisim bumi pun sama. Tetap. Okay. Tak berubah bumi. Walaupun kita tengok bangunan. Makin setiap hari ada bangunan baru. Setiap tahun. Okay. Dibuat bangunan baru di permukaan bumi. Sebenarnya jisim bumi tidak berubah. Sebab apa? Nak buat bangunan pun ambil daripada bumi juga. Ambil tanah, ambil besi, semua daripada bumi. Jadi sebenarnya kitaran hanya di permukaan bumi sahaja. Okey, bukannya kita ambil daripada planet lain, okey, untuk kita bina bangunan di bumi. Okey, jadi jisim bumi adalah malar, tetap. Laju linear satelit hanya bergantung kepada jejari orbitnya. Okey, jika sebuah satelit berada pada ketinggian H di atas permukaan bumi. Okey, jejari ni, okey, jejari orbit cikgu bagi tahu tadi daripada satelit sehingga ke pusat bumi. Itu adalah jejari. Kalau kita pisahkan R tambah H ni, R ni adalah okey, panjang daripada permukaan sehingga ke pusat bumi. Senang cerita jejari bumi lah. Okey, R ni jejari bumi. Maksudnya daripada permukaan, okey, sehingga ke pusat bumi. Okey, bumi kita bulat, jadi jejari dia kita label sebagai R besar. Lepas tu H ni ketinggian, okey, ketinggian objek, okey, daripada permukaan sehingga ke tinggian objek tersebut. Okey, jadi jejari orbit sebenarnya dikira daripada satelit hingga ke pusat. Maksudnya R tambah H, R besar tambah H. Okey, ini kena ingat, takut tertukar nanti. Ada perbezaan R kecil dengan R besar. Okey, dengan itu laju linear satelit. Okey, kalau dekat atas ni R saja kan, jejari. Okey, tetapi kadang-kadang sukar untuk kita tentukan okey nilai R.
Okay, nilai R sebab kadang-kadang soalan tu dia beri jarak satelit daripada permukaan bumi sehingga ke angkasa lah. Okay, jadi dia kembangkan R kecil ni sebenarnya R besar tambah H. Okay, dia kembangkan. Okay, satelit buatan manusia boleh dilancar untuk kekal mengorbit pada ketinggian tertentu. Okay, satelit buatan manusia, kita yang buat. Okay, kita yang buat. Okay, buat satelit. Lepas tu dia lancar ke angkasa. Sebenarnya boleh untuk kekal orbit, mengorbit pada ketinggian tertentu. Pada ketinggian yang tetap je. Okay, boleh. Okay, ketinggian tertentu mengelilingi bumi dengan jejari orbit. Jika satelit itu diberi laju linear V, ni formula. Okay, jadi kita tengok macam mana kaitan, kaitan satelit dengan fizik. Jadi daripada formula ni membantu, membantu untuk satelit ni kekal ataupun berada di angkasa. Okay, kalau tak ada formula ni mungkin satelit ni boleh jatuh ke bumi. Okay, sebab kita tengoklah kejuruteraan orang yang nak jadi engineer, dia perlu mahir dalam fizik. Okay, kalau nak jadi doktor kena mahir dari segi biologi. Okay, kalau seorang saintis kimia ke apa semua, dia kena mahir dalam kimia lah kan, saintis ubat ataupun contohnya farmasi. Farmasi dia kena mahir kimia dan biologi. Okay, kimia dan biologi. Okey, Rajah 3.5 menunjukkan sebuah satelit sistem kedudukan sejagat. Okey, yang kita panggil GPS. GPS. Okey. Jadi kita duk panggil GPS, rupanya dalam bahasa Melayu sistem kedudukan sejagat. Okey. Jadi ini adalah satelit GPS. Ada kaitan dengan kita tak? Ada. Okey, memang ada sebab kita menggunakan dekat bumi kita guna handphone. Okay, kita guna kemudahan elektronik, yang mana kita guna telefon, jam ke apa semua yang menggunakan GPS. Tanpa satelit ini kita tak akan dapat kedudukan GPS. Ni boleh biasa yang dah sinonim lah dengan kamu semua. Dulu cikgu tak ada lah, dulu handphone tak ada kan, tak ada kaitan pun dengan teknologi GPS. Biasanya tentera saja yang guna. Tetapi teknologi itu dipindahkan ataupun kita juga boleh guna teknologi GPS. Okey. Jadi ni contoh satu satelit GPS berada pada ketinggian tertentu, iaitu dia letak sini ketinggian adalah 20,200 km. Berbanding daripada stesen ISS tadi, dia berada bawah lagi. 408 km je. Yang ini sampai 20,000 km, tinggi. Jarak dia kalau Malaysia ni tak adalah sampai 20,000. Jarak kita kalau daripada Johor sehingga ke Perlis pun 700-800 km saja. Jadi ni satelit GPS yang mengorbit bumi. Ketinggian dia 20,000. Seterusnya ni dia ada bagi nilai kan. Dia tunjuk contoh ni. Tunjuk contoh. Dalam orbit yang stabil, laju linear satelit ialah V, GM per R. Punca kuasa 2. Laju linear adalah cukup besar untuk satelit itu bergerak dalam orbit membulat mengelilingi bumi. Laju linear adalah cukup besar. Laju linear adalah cukup besar untuk satelit itu bergerak dalam orbit. Ni yang merah-merah ni orbit lah. Pecutan memusat satelit itu adalah sama dengan pecutan graviti. Jika laju linear satelit menjadi kurang daripada laju linear satelit, yang sepatutnya satelit itu akan jatuh ke orbit yang lebih rendah. Dia boleh jatuh. Lebih jatuh jika contohnya satelit ni laju linear dia 3.8. Kalau dia bawa slow lagi pada ini, dia mungkin akan jatuh ke orbit yang lebih rendah. Maksudnya dia tak akan kekal pada ketinggian 20,000. Jika laju linear satelit menjadi kurang daripada laju linear satelit itu akan jatuh ke orbit yang lebih rendah dan terus memusar. Terus memusar mendekati bumi sehingga memasuki atmosfera. Gerakan satelit dengan laju linear tinggi bertentangan dengan rintangan udara akan menjana haba dan boleh menyebabkan satelit itu terbakar. Kalau laju sangat,
sehingga berlaku rintangan udara. Okey, geseran akan berlaku, daripada geseran tu boleh menyebabkan haba, daripada haba tu boleh menyebabkan terbakar. Okey, ini geseran yang kita biasa fahamlah. Sama juga tangan kita, kalau kita geserkan, okey, kita geserkan lama-lama akan semakin panas. Itu contoh aplikasi geseran. Okey, sama juga dengan objek yang masuk ke atmosfera, okey, dengan laju yang sangat tinggi, berlaku geseran antara objek tersebut dengan rintangan udara. Okey, rintangan udara. Jadi geseran tu akan menghasilkan haba, daripada haba menghasilkan api. Okey, menghasilkan api kita boleh nampak. Kalau waktu malam kita nampak ada objek terbakar, jatuh kan. Itu adalah objek-objek yang jatuh ke melepasi atmosfera. Itu salah satu kira teknologi semula jadi. Okey, melindungi kita daripada batu-batu meteoroid, okey, yang nak masuk ke atmosfera kita. Okey, sehingga sempat jatuh ke permukaan objek tu, mungkin dah hancur dah terbakar hangus. Okey. Okey, kita sambung. Ada soalan setakat ini? 27 orang setakat ini masuk. Ada 10 orang lagi. Tak ramai hari ini. Ada soalan? Okey, yang sebelah sini adalah laju linear. Laju linear satelit. Okey, laju linear satelit. Okey, kita sambung sebab kita baru pada objektif nombor 1, kita pergi kepada objektif nombor 2, iaitu satelit geopegun dan bukan geopegun. Okey, yang ni kena faham sedikit. Okey, tengok perbezaan apa yang dimaksudkan dengan geopegun dan bukan geopegun. Okey, dan bukan geopegun. Okey, kita tengok dulu ciri-ciri satelit geopegun. Okey, satelit geopegun. Kita tengok dulu. Okey, berada dalam suatu orbit khas yang dinamakan orbit bumi geopegun. Oh, dia ada orbit pula. Okey, orbit geopegun. Kita tengok dekat gambar rajah di bawah ni, ada orbit bumi geopegun. Lepas tu, dia ada orbit yang ni. Semakin jauh daripada bumi, daripada permukaan bumi, sebenarnya tarikan graviti semakin lemah. Okey, semakin lemah. Okey, kita sambung dulu. Okey, bergerak mengelilingi bumi dalam arah yang sama dengan arah putaran bumi pada paksinya. Okey, pada paksinya. Tempoh orbit T, okey, adalah 24 jam. Okey, maksudnya orbit bumi, okey, adalah 24 jam. Satu hari lah, okey, satu hari. Iaitu sama dengan tempoh putaran bumi. Satu hari putaran bumi. Contohnya matahari pada pagi ni 7.30 ni kita akan jumpa matahari yang sama, okey, pada keesokan harinya, okey, iaitu selama 24 jam. Itu tempoh putaran bumi satu hari. Okey, putaran bumi. Bumi kan berputar kan. Okey, di samping bumi ni mengelilingi matahari, samping tu juga bumi berputar. Okey, bumi berpusing, okey, berpusing. Okey, lepas tu ciri-ciri lain satelit geopegun adalah okey, ciri-ciri lain sentiasa berada di atas kedudukan geografi yang sama. Okey, rupanya geopegun ni adalah kaitan geografi. Pegun ni, pegun lah diam, duduk diam. Pegun ni duduk diam. Okey, geo ni geografi. Geografi maksudnya kaitan dengan ketinggian dan kedudukan. Okey, yang sama di permukaan bumi. Sentiasa berada di atas kedudukan geografi yang sama di atas permukaan bumi. Okey, maksudnya okey, kalau satelit tu dia berada pada permukaan yang sama. Contoh ni satelit A kan. Contoh yang pangkah ni adalah Malaysia. Jadi satelit ni akan duduk dekat atas, dia akan nampak Malaysia je. Okey, duduk atas negara kita je. Okey, atas negara kita. Dan dia bersama-sama berputar ikut bumi. Okey, dia ikut sama-sama. Maksudnya, walaupun kita matahari, dia terbenam, kita jumpa lagi esok matahari, itu kita dah menjauhi matahari, tetapi satelit ni dia sentiasa berada di atas kita. Okey, contoh satelit geopegun. Maksudnya satelit tu akan sentiasa berada pada sesuatu tempat. Itu dia panggil geografi. Okey, sesuatu kedudukan secara tetap. Okey, dia tak berubah, dia tak bergerak.
Dia tak boleh ikut suka nak pergi sana, nak pergi sini, nak pergi sana, okey? Tak boleh. Itu yang kita maksudkan satelit geopogun. Okey. Satelit bukan geopogun. Kita tengok satelit bukan geopogun. Okey, yang berlawanan dengan satelit geopogun. Biasanya berada pada orbit yang lebih rendah. Lebih rendah atau lebih tinggi. Okey, sama ada lebih rendah ataupun lebih tinggi. Rendah dekat dengan bumi, lebih tinggi semakin jauh daripada bumi. Okey. Mempunyai tempoh orbit yang lebih pendek atau lebih panjang daripada 24 jam. Okey, ni kena faham. Lebih pendek maksudnya daripada 24 jam mungkin dia boleh contohnya 6 jam sahaja dia boleh. Okey, 6 jam sahaja orbit dia. Itu bergantung kepada kedudukan dia. Kalau dia dekat dengan bumi, okey, kalau dia dekat dengan bumi, maksudnya dia punya jejari semakin pendek, dia punya lilitan orbit ni pun semakin pendek. Jadi jarak untuk dia pusing bumi ni lebih cepatlah berbanding dengan satelit yang berada jauh daripada permukaan bumi. Lilitan dia adalah semakin besar. Jarak untuk dia bergerak mengelilingi bumi semakin besar. Jadi bila semakin besar, tempoh untuk dia mengelilingi bumi mungkin boleh lebih daripada 24 jam. Mungkin 2 hari, 3 hari untuk dia complete. Keliling bumi. Itu yang dimaksudkan. Jadi satelit bukan geopogun ni, dia ada dua pula. Satu orbit yang lebih rendah, satu lagi orbit yang lebih tinggi daripada orbit bumi geopogun. Contoh ni orbit geopogun ni yang warna pink ni. Mungkin satelit itu lebih jauh daripada bumi. Lebih jauh daripada orbit. Dia bawah ni dekat. Yang atas lagi ni orbit dia semakin besar. Jadi kita ada dua jenis satelit, geopogun dan bukan geopogun. Okey. Boleh rujuk kepada boleh rujuk juga kepada modul yang cikgu bagi muka surat 9, sama juga dengan paparan yang cikgu sedang paparkan. Ini kita letak sebelah-sebelah perbezaan antara satelit geopogun dengan satelit bukan geopogun. Okey. Jadi dua satelit ni orbit yang mengelilingi bumi. Maksudnya duduk dekat orbit yang mengelilingi bumi lah. Okey, dan formula adalah formula yang sama. V ni nak menentukan laju. Laju bagi satelit, dua-dua satelit. T ni kita nak menentukan tempoh. Tempoh bagi satelit boleh mengelilingi bumi. Boleh mengelilingi bumi. Arah pergerakan yang sama dengan putaran bumi kalau geopogun. Arah gerakan tidak perlu sama. Dia bebas nak bergerak mana-mana. Dia bebas. Dia boleh bergerak ke mana sahaja dia nak bergerak. Contohnya, kan kita tengok Google Map kan. Google Map kita ada gambar. Permukaan bumi kita akan ada gambar satelit image kan. Image, itu adalah contoh pemetaan yang dibuat oleh satelit. Satelit dia ambil gambar. Dia ada teleskop besar, kamera yang besar. Dia ambil gambar. Dia ambil, dia cantumkan. Jadi itu yang kita boleh tengok. Kita boleh tengok atas bumbung rumah kita. Kita boleh tengok seluruh negara. Seluruh dunia ni kita boleh tengok image. Buka sahaja Google Map. Boleh tengok. Image tu siapa yang ambil? Satelit bukan geopogun yang ambil. Dia bebas. Dia bergerak je. Dia ada orbit dia tersendiri untuk dia complete ambil gambar satu bumi. Satu planet. Tempoh dia 24 jam kalau satelit geopogun sebab dia ikut peredaran bumi, arah putaran bumi. Yang ini T lebih panjang atau lebih pendek, ini tak kisah. Kalau dia makin jauh, T dia lebih besar. Kalau dia lebih dekat dengan bumi, T dia lebih kecil. Ini lebih pendek ni maksudnya dia berada bawah daripada orbit bumi geopogun. Lepas tu kedudukan satelit ni adalah di atas tempat yang sama di bumi. Maksudnya kalau ni A duduk atas permukaan Malaysia, duduk atas Malaysia je satelit ni. Dia tak akan pergi ke negara lain. Kalau satelit bukan geopogun, di atas tempat berubah-ubah di bumi. Dia sentiasa bergerak. Siapa yang nak tengok video, video live live daripada satelit, boleh download apps. Boleh pergi dekat website NASA, dia ada bagi apps
live daripada ISS. Okay, dia ada kamera. Okay, dia buat live. Boleh tengok. Cikgu pernah download dulu. Cikgu tengok. Okay, live. Jadi kita boleh tengok dia bergerak. Lepas tu dia bagi GPS. Dia tunjuk satelit tu duduk dekat mana sekarang. Sekali tu cikgu nampak juga dia lalu ikut permukaan Malaysia ni dekat atas Malaysia kan. Dia lalu. Boleh tengok dengan berapa kelajuan dia. Kalau siapa berminat, okay, boleh download apps tu dan boleh tengok video live, okay, daripada satelit bukan geopegun, okay, daripada NASA. Okay, jadi fungsi dua satelit ni, ia ni satelit komunikasi. Okay, satelit komunikasi. Contohnya MISAT. MISAT ni digunakan untuk telekomunikasi, digunakan untuk ASTRO. Kalau ASTRO kita tu sebenarnya signal dia direct daripada satelit. Cuma handphone kita ni kita direct kepada pencawang. Okay, direct pada pencawang dan mungkin pencawang tu kalau dia ada parabola, itu dia direct kepada satelit lah. Biasa kita guna satelit MISAT. Okay, untuk satelit bukan geopegun ni, penimage-an bumi. Okay, ni untuk ambil gambar bumi, GPS. Okay, kalau GPS ada banyak satelit dekat atas. Kaji cuaca, dia tengok corak, okay, pergerakan awan. Okay, dia tengok laju awan. Daripada situ, dia dapat meramalkan, okay, ramalkan cuaca untuk esok, lusa, okay, pergerakan awan. Okay. Ni contoh ni, ini sebenarnya ni semua ni Malaysia punya lah. Okay, Malaysia punya. Ini satelit Malaysia punya. Okay. Jadi ini adalah objektif yang kedua, dapat bezakan. Okay, objektif kedua kamu dapat bezakan antara satelit geopegun dengan satelit bukan geopegun. Okay, rujuk modul untuk lebih detail. Okay. Okay, setakat ini ada soalan? Ada soalan? Ada soalan tak, kelas? Ada sebarang soalan? Okey, kita sambung. Tak ada Okey, kita sambung. Okey, kita pergi kepada halaju lepas. Sikit lagi ni. Ada kita objektif yang ketiga halaju lepas. Okey, lepas tu kita ada satu lagi, lepas tu habis. Okey, halaju lepas. Halaju lepas. V, simbol V. Dalam bahasa Inggeris, V ni adalah velocity. Okey, halaju lepas ialah halaju minimum. Okey, halaju minimum yang diperlukan oleh objek di permukaan bumi untuk mengatasi daya graviti dan terlepas ke angkasa. Okey, ini maksud dia. Okey, halaju lepas ni maksudnya satu objek yang kita nak tinggalkan permukaan bumi, nak naik ke atas. Berapakah halaju minimum? Okey, baru dia boleh naik. Kalau tak ada halaju minimum tu, objek tu akan kekal, tak boleh naik. Contohnya kalau siapa ada drone, okey, drone tu dia perlukan mengatasi halaju minimum baru dia boleh naik ke atas. Okey, baru boleh naik ke atas. Macam kita nak naik ke atas tak boleh. Kita hanya mampu lompat saja. Okey, kita hanya menggunakan momentum saja untuk lompat. Okey, itu saja, setakat itu saja. Okey, tetapi kalau ada drone, okey, drone tu dia boleh naik lebih tinggi. Sebenarnya dia mengatasi halaju minimum iaitu kita panggil halaju lepas. Okey. Rumus halaju lepas boleh diterbitkan dengan cara yang ditunjukkan di bawah. Dekat bawah nanti dia akan tunjukkan. Tunjuk ni sebenarnya untuk faham macam mana formula tu dikeluarkan. Tak perlu pun nak hafal-hafal. Okey. Sebab bukan SPM lagi. Bukan kategori SPM untuk pembuktian formula. Okey. Katakan suatu objek yang berada pada jarak R dari pusat bumi. Okey. Jisim objek ialah M. Dan jisim bumi adalah M besar. Objek itu mempunyai tenaga keupayaan graviti. Okey. Tenaga keupayaan graviti. Okey, tenaga keupayaan graviti, okey, sesuatu objek bila dia ada keupayaan, semakin tinggi tenaga keupayaan dia semakin tinggi. Okey, formula untuk tenaga keupayaan E. Formula dia E, energi. Okey, energi sama dengan mgh. Formula bagi tenaga keupayaan adalah mgh. M jisim,
G graviti iaitu mala tetap, H tu adalah ketinggian. Semakin tinggi nilai H, semakin besar nilai H, maksudnya jauh meninggalkan permukaan bumi, nilai tenaga keupayaan tu semakin besar. Okey, dekat sini dia bagi formula bagi tenaga keupayaan graviti yang cikgu bagi tahu mgh tu tenaga keupayaan. Okey, tenaga keupayaan saja. Jadi dekat sini dia simbol dia adalah U sama dengan negatif. Okey, G besar tetap, M besar tetap, M kecil tidak tetap. Berubah-ubah mengikut objek tersebut. Kalau drone, kita gunalah drone. R ni merujuk kepada jejari, merujuk kepada jejari objek kepada pusat bumi. Ni objek R ni sini bukannya ketinggian R ni bukan ketinggian objek ke permukaan bumi, tapi panjang ataupun jejari objek kepada pusat bumi. Okey, menunjukkan rajah ni menunjukkan sebuah objek dilancarkan dengan laju lepas. Okey, objek itu boleh mengatasi daya graviti dan bergerak sehingga jarak infiniti dari bumi. Okey, tenaga kinetik, ini formula tenaga kinetik 1/2 mv kuasa 2. Okey, tenaga keupayaan mgh. Okey, tetapi dekat sini tenaga keupayaan graviti iaitu U sama dengan negatif, inilah yang cikgu cerita tadi. Okey, hal laju lepas dicapai apabila tenaga kinetik minimum yang dibekalkan kepada objek itu dapat mengatasi tenaga keupayaan gravitinya. Okey, sesuatu objek yang bergerak dia ada tenaga kinetik. Okey, tenaga kinetik. Okey, jadi tenaga kinetik minimum tambah dengan tenaga keupayaan. Okey, kita tambah. Maksudnya formula kita ganti dah. Ni formula bagi tenaga kinetik. Ini formula bagi tenaga keupayaan graviti. Kita tambah sama dengan kosong. Okey, lepas tu kita nak cari hal laju minimum. Dia selesaikan nilai M apa semua selesaikan, kita akan dapat macam ni lah sekali. Nak macam mana nak selesaikan? Kita kena selesaikan menggunakan kaedah matematik. Last sekali kita akan dapat nilai V sama dengan punca kuasa 2 GM per R. Jadi, yang nilai tetap adalah G dengan M. Nilai tidak berubah. Tidak berubah. Nilai tetap pemalar graviti dengan GC bumi tetaplah. Yang berubah adalah R. Ikut ketinggian objek ni. Semakin jauh meninggalkan bumi, nilai R semakin besar. Okey, jadi ini adalah formula hal laju lepas. Okey, formula hal laju lepas. Hal laju lepas. Hal laju lepas. Kita pergi dekat modul hal laju lepas. Okey, jadi hal laju lepas. Okey, kita tengok hal laju lepas dari bumi. Ini dia kira hal laju lepas. Okey, ini nilai. Maksudnya, maksudnya nilai ni okey, mesti lebih daripada nilai ni baru objek itu boleh meninggalkan permukaan bumi. Okey, boleh naik ke atas. Okey. Kita sambung. Manfaat. Dah nak habis dah ni. Okey. Untuk yang ini formula dia. Yang ini saja formula dia hal laju lepas. Ni formula dia. Jadi apa yang kena faham dekat sini, kena faham apa yang dimaksudkan dengan hal laju lepas. Jadi konsep hal laju lepas sebenarnya dicerita dekat sini iaitu tenaga keupayaan graviti, lepas tu tenaga kinetik. Okey, dia ada kaitan tenaga keupayaan graviti dengan tenaga kinetik. Ni konsep hal laju lepas. Daripada konsep tersebut dia gabungkan dua formula dan kita dapat hasilkan iaitu hal laju lepas. Okey, jadi bawah hal laju lepas sekali lagi cikgu cerita. Okey, konsep hal laju lepas ni kita boleh kaitkan dengan tenaga kinetik, okey, dan tenaga keupayaan graviti. Tenaga kinetik dan tenaga keupayaan graviti. Dua benda ni. Okey, daripada dua benda ni kita dapat buktikan, buktikan hal laju lepas menggunakan konsep tenaga kinetik dan tenaga keupayaan graviti. Dan kita dapat terbitkan satu formula, yang berkaitan dengan hal laju lepas, bab 3 ni banyak sangat formula kan. Okey. Okey, jadi hal laju lepas dari bumi. Okey, hal laju lepas daripada bumi. Sini kita dapat iaitu 11.2 km per saat. Okey, ataupun
11,200 meter per saat. Dalam masa 1 saat, 11,000 ataupun bersamaan dengan 11 kilometer per saat. Itu laju minimum. Okey, laju minimum yang diperlukan oleh sesuatu objek dia nak mengatasi daya graviti bumi. Okey, daya graviti bumi. Kelajuan ni digunakan oleh roket lah yang nak naik ke bulan, nak naik ke angkasa. Dia kena laju daripada ni. Baru boleh berlawan dengan laju bumi. Okey, dengan laju bumi. Dengan graviti bumi. Okey. Okey, jadi sekarang kita tengok manfaat. Okey, ini fakta saja. Okey, manfaat dan implikasi laju lepas. Okey, laju lepas dari bumi yang tinggi iaitu 11,200 meter per saat membawa manfaat dan implikasi kepada manusia. Antara manfaatnya ialah bumi berupaya mengekalkan lapisan atmosfera di sekelilingnya. Molekul-molekul dalam atmosfera bergerak dengan laju linear purata 500 meter per saat iaitu jauh lebih kecil daripada laju lepas dari bumi. Okey, oleh yang demikian molekul-molekul udara bergerak secara rawat tidak mungkin terlepas dari bumi dan meresap ke angkasa lepas. Okey, kalau nilai molekul-molekul dalam atmosfera, molekul apa? Udara-udara, oksigen, hidrogen, macam-macam lah. Yang kita ada gas molekul-molekul udara dalam ni, okey, nilai laju dia kurang daripada 11,200. Bila kurang maksudnya dia tak boleh terlepas. Okey, daripada permukaan bumi. Sebab tu permukaan bumi kita nampak bumi macam kosong kan. Tetapi sebenarnya kita ada atmosfera, lapisan udara. Jadi lapisan udara ni terdiri daripada molekul-molekul udara yang kita tak nampak. Sampai satu tahap naik atas kita akan dapat molekul awan. Awan tu molekul yang apa tu kita nampak macam pepejal. Okey, memang pepejal pun. Okey, awan ketul-ketul. Okey, tetapi dia hanya terapung dekat atas. Okey, terapung dekat atas. Dan dia tidak meninggalkan permukaan bumi. Meninggalkan maksudnya keluar daripada atmosfera. Kita ada lapisan. Okey, lapisan ni. Jadi lapisan dalam ni lah yang ada udara semua dekat sini lah. Okey, bila keluar daripada atmosfera dekat sini dah jadi vacuum. Okey, tak ada udara. Okey, tak boleh bernafas. Okey, itu yang pertama. Manfaat yang kedua, laju lepas dari bumi yang tinggi juga membolehkan kapal terbang. Okey, komersial iaitu jet ataupun jet pejuang terbang sehingga aras yang tinggi dalam atmosfera tanpa kemungkinan terlepas ke angkasa. Okey, maksudnya kapal terbang jet pejuang dia kena bawa, okey, nilai dia mesti bawah daripada ni. Okey, bawah daripada ni. Kalau dia laju dia lebih tinggi daripada ni, contohnya cerita Iron Man kan, Iron Man laju. Okey, laju. Kelajuan dia lebih besar daripada ni, boleh lepas. Okey, boleh keluar daripada planet bumi. Okey, boleh keluar daripada planet bumi. Okey, jadi kapal terbang ini digunakan sebagai panduan. Kalau lebih daripada ni, dia boleh naik lagi ke atas, boleh tinggalkan bumi. Okey. Laju linear kedua-dua masih lebih rendah daripada laju lepas dari bumi. Laju lepas ni nilai dia. Okey. Kapal terbang komersial boleh terbang dengan laju linear 200 meter per saat. Okey, manakala jet pejuang boleh mencapai laju linear supersonik. Okey, iaitu sehingga 2,200 meter per saat. Iaitu dalam masa 1 saat dia boleh bergerak sejauh 2.2 km. Okey, 2.2 km. Iron Man pun lebih laju daripada ni. Okey, boleh laju daripada ni kan. Okey, yang ketiga, pelancaran roket. Okey, pelancaran roket memerlukan kuantiti bahan api yang besar. Sebab tu kita ada tangki-tangki. Dalam tangki ni dia letak bahan bakar. Okey, bahan bakar. Okey, membolehkan roket mencapai laju lepas dari bumi dan menghantar kapal angkasa ke angkasa lepas. Ini sebenarnya dia isi gas kan dalam ni. Okey, dalam bentuk cecair, gas dalam bentuk cecair. Lepas tu dia bakar. Jadi tujahan yang kuat ni, okey, momentum yang kuat ni, jadi objek ni boleh meninggalkan bumi. Dengan syarat mesti laju dia lebih tinggi daripada 11,200. Okey, baru boleh meninggalkan bumi. Okey, setakat ni ada soalan? Kelas ada soalan? Kalau ikutkan kita tamat dekat situ. Okey, untuk subtopik. Okey, ni muka surat 9. Okey. Tengok dekat sini objektif. Okey, ada 1, 2, 3, 4.
Okey, cuma yang belum lagi adalah yang 4 ni, menyelesaikan masalah. Okey, menyelesaikan masalah, okey, kamu boleh merujuk kepada muka surat 10. Muka surat 10 dia ada latihan satu je latihan. Tapi satu pun kena kira ni kan. Berdasarkan maklumat yang diberikan, kirakan halaju lepas daripada bumi, matahari dan bulan. Kena kirakan satu, ada 3 dah soalan. Okey, ada 3 soalan. Okey, M ni adalah objek. Okey, M ni adalah M ni objek pula. M ni adalah jisim bagi objek bagi bumi, jisim bagi matahari, jisim bagi bulan. Okey, R ni adalah jejari bumi, matahari dan bulan. Okey, 3 ni. Jadi kena guna formula ni. Okey, gunakan formula ni. Berdasarkan maklumat yang diberikan, kirakan halaju lepas daripada bumi. Jadi G, kena carilah nilai G kat atas. Okey, nilai G kat atas. Okey, setakat ni ada soalan? Ada soalan tak? Okey. Formula apa yang ada dalam topik 3.0 ni, topik 3 ni, ini formula-formula ni. Muka surat akhir, dia ada semua senarai formula. Rupanya banyaknya formula cikgu. Memanglah banyak. Okey. Banyak. Ini daya tarikan graviti, pecutan graviti atas permukaan planet, daya memusat, pecutan memusat, laju jasad dia dalam orbit, jisim bumi atau matahari, banyaknya. Hukum Kepler. Ketiga, laju orbit, tenaga kupayaan graviti, tenaga kinetik, hal laju lepas yang terakhir. Okey, ada banyak formula. Nak perlu ingat tak? Tak payah ingat dah. Cuma tahu guna. Okey, tahu guna. Dalam exam tu kalau dia bagi formula, dia bagi yang ni, dia tak bagi ni. Pecutan graviti, formula dia yang ini tak. Yang daya tarikan ini tidak diberikan. Dia hanya bagi formula semata-mata. Cuma kita nak kena pilih mana formula laju lepas, mana formula daya memusat. Cuma itulah kelemahan dia. Tengok V, sini V juga. Okey, ini laju orbit satelit, ini laju lepas. V yang sama. Confuse kan? Ini pecutan. Ini pecutan memusat. Yang kita belajar pecutan biasa, V tolak U bahagi dengan T. Ini laju jasad lagi. V saja 1, 2, 3. Okey, V ada 3. Jadi untuk kamu tak ingat pun tak apa, tapi tahu. Okey, mana satu formula bagi laju orbit, laju lepas, laju jasad. Okey. Jadi untuk hari ini setakat itu saja kita habis bagi bab 3 dengan akhir subtopik yang ketiga 3.3 ni. Okey, untuk lebih menguasai bagi topik ni sebenarnya kena buat banyak exercise bagi topik ni. Memandangkan banyak formula, bab ni lebih banyak pengiraan penyelesaian masalah melibatkan formula. Okey, di sebalik ni sedikit saja berkenaan dengan konsep. Okey, konsep daya tarikan, antara dua jasad, konsep antara pecutan graviti. Okey, jadi untuk menguasai memang kena buat exercise yang banyak menggunakan formula-formula ni. Okey, pada masa yang sama kena faham konsep dia. Okey, dalam buku teks, ini pecahan dia. Okey, terbalik sikit, cikgu tak boleh nak pusing. Kamu kalau ada buku teks boleh pusing. Ini pecahan antara bab 3. Okey, jadi setiap satu yang kuning-kuning semua ni, ni setiap ni dia ada konsep. Daripada konsep tu keluarlah formula-formula yang ni. Okey. Okey, kalau ada soalan boleh tanya di ruangan chatting. Okey, kalau ada soalan. Jadi aktiviti hari ini adalah muka surat 10. Okey, dalam modul baru masuk puja. Okey, cikgu akan bagi kehadiran. Okey, kehadiran. Okey, boleh isi kehadiran. Okey, pada ruangan chatting ada kehadiran untuk hari ini, boleh isi kehadiran untuk hari ini. Okey, isi kehadiran untuk hari ini. Okey, isi kehadiran.
Wardinatul Akma, orang yang pertama isi. Oh, dah 12 orang sekejap je. Yang kedua Syafiqah. Yang ketiga Mawaddah. Yang keempat Nofatin Syamimi. Yang kelima Farizatu Alia. Yang keenam Hazwani. Yang ketujuh Nofatini. Okey, setakat ni 22 orang isi kehadiran hari ini. Yang lain yang belum isi, mohon isi. Kita ada kehadiran hari ini adalah 28. 28 daripada 37 orang. Okey, hari ini adalah hari terakhir kelas. Hari ini adalah hari terakhir kelas. Lepas tu kita cuti seminggu, minggu depan kita cuti seminggu. Minggu seterusnya kita akan jumpa. Okey, kelas bersemuka. Kamu kena datang ke sekolah yang tak ada beli baju, dah boleh beli baju. Saiz yang berubah apa semua kena tukar lah. Okay. Beli baju baru, semua baru. Kasut baru. Okay, jadi kita akan jumpa kelas secara bersemuka pada 4 hari bulan April. 4 hari bulan, iaitu seminggu. Okay, minggu depan cuti. Minggu satu lagi baru buka. 4 April kamu boleh datang sekolah. Belajar macam biasa. Okay, insyaAllah kita jumpa nanti di kelas. Okay, terima kasih semua. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum semua dan selamat sejahtera. Salam sejahtera. Selamat tinggal. Bye-bye.